السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'd. Rabbi syurah li sadri, wahai Tuhanku, lapangkanlah dadaku ini, wa yassir li amri, dan permudahkanlah urusanku, wahlul 'uqdatam min lisani, dan uraikanlah kekeluhan lidahku, yafqahu qawli, supaya mereka memahami kata-kataku ini. Rabbi zidni ilma, wahai Tuhanku, tambahkanlah ilmu kepadaku. Allahumma faqihna fid din, ya Allah, kurniakan kepada kami kefahaman tentang agama. Wa 'allimna ta'wil, dan ajarkanlah kepada kami kefahaman mengenai Al-Quran. Wahdinas siratal mustaqim, dan tunjukkan kepada kami jalan Engkau, jalan yang lurus. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudari, sahabat-sahabiah, muslimin muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam ni kita dapat bersua kembali selepas beberapa lama kita tidak berjumpa. Jadi pada malam ni saya memilih tajuk berkenaan dengan ajaran sesat. Bagaimana kita sebagai seorang Islam, kita perlu berhati-hati dengan ajaran sesat. Dan pada malam ni kita akan menceritakan ciri-ciri ajaran sesat dan apakah strategi biasa yang dilakukan oleh golongan yang membawa ajaran sesat ini, supaya kita boleh berhati-hati dengan gerakan-gerakan yang ramai orang sukar untuk mengesan apa yang dilakukan oleh ajaran-ajaran sesat ini. Jadi untuk pengetahuan tuan-tuan, perempuan, sahabat-sahabiah sekalian pada malam ni, rujukan saya kebanyakannya saya akan ambil dari satu website Majlis Agama Islam Selangor. Yang keduanya saya rujuk juga kepada kertas kerja oleh Mufti Kerajaan Negeri Sembilan dalam yang ada dalam website Pejabat Mufti Negeri Sembilan. Selain daripada itu, saya juga merujuk kepada JAKIM lah. JAKIM punya panduan khususnya berkenaan dengan fatwa yang dikeluarkan, termasuk seperti fatwa wilayah persekutuan. Jadi ini antara rujukan kita supaya kita dapat melihat bagaimana kajian-kajian yang dibuat oleh pihak berkuasa dalam negara kita berkenaan dengan ciri-ciri ajaran sesat dan juga strategi mereka. Tujuan dia supaya bila kita tengok satu-satu perkara, kita boleh teringat kepada ciri-ciri dan panduan yang telah dikeluarkan oleh pihak berkuasa. Baik, sidang hadirin mukminin, yang pertamanya saya bawa tuan-tuan kepada apa yang dikeluarkan oleh Majlis Agama Islam Selangor. Baik, pada perenggan yang pertama disebut Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala pernah berkata, jikalau kamu melihat seseorang boleh terbang di udara dan boleh berjalan di atas air, jangan kamu tertipu dengannya sehingga kamu mengukur pribadi dan amalannya
dengan pertimbangan Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi pernyataan Imam Syafi'i ini memberi satu ilustrasi, gambaran kepada kita semua bahawa manusia ni perangai dia suka benda-benda yang ajaib, benda-benda yang pelik, yang mana boleh dilakukan oleh orang lain. Dan orang inilah kemudiannya akan diangkat sebagai tuan guru. Orang yang macam ni akan diangkat sebagai tuan guru, sedangkan orang yang kita agung-agungkan itu, dialah pelopor ataupun dialah yang menyebarkan ajaran sesat. Bukan saya sebut ni tuan-tuan, ini apa yang dipaparkan dalam website Majlis Agama Islam Selangor. Baik, cuba tuan-tuan fikir, kenapa pada perenggan yang pertama sahaja, Majlis Agama Islam Selangor dia letakkan kenyataan ini. Benda yang pertama dia sebut yang ni dulu. Mestilah benda yang pertama ini satu perkara yang sangat penting, yang membawa kepada perenggan-perenggan seterusnya. Jawapan dia sebagaimana yang dia sebut tadi, dia kata bahawa kerana kecenderungan manusia, dia memang suka kalau tengok guru dia, tok guru dia ada benda-benda ajaib. Kita di Malaysia ni tuan-tuan, dah berapa kali dah di Malaysia ni, sejak dulu sampai sekarang, pantang ada dengar cerita pelik, berpusu-pusu bakal pergi. Tuan-tuan buka YouTube, tuan-tuan boleh tengok dalam media sosial, tak terlepas ahli politik pun tidak terkecuali bodoh dalam perkara macam ni. Ahli politik, dia nak sokongan orang ramai, dia tengok mana tempat orang ramai, dia pun pergi juga. Orang ramai, orang kampung, orang yang tak berapa pandai, dia ceritalah, oh ini orang ni ada kuasa ajaib, orang ni ada itu, dia tahu benda-benda gaib dan sebagainya, dia kasyaf. Ramai pergi, maka orang politik juga pakat pergi juga. Benda ni berlaku dalam negara kita, dan ini kajian yang dibuat oleh pihak berkuasa agama negara kita. Maka dia mulakan dalam perenggan yang pertama, apa yang diberikan amaran, peringatan, reminder oleh Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, bahawa kalau kamu tengok ada orang terbang di udara sekalipun, kita setakat ni tuan-tuan, kita tak nampak, tak jumpa lagi lah orang terbang di udara. Naik kapal terbang ada kan, naik kapal terbang ada, tapi terbang di udara kita tak jumpa lagi. Berjalan atas air kita tak jumpa lagi. Naik jet ski adalah kan, bayar RM50 ke 100 berapa minit tu, adalah naik jet ski. Tapi nak ceritanya, apa yang disebut oleh Imam Syafi'i, kalau sampai tahap dia punya luar biasa dia, sampai tahap dia boleh terbang di udara, dia boleh terapung atas permukaan air sekalipun, Imam Syafi'i kata, tunggu Sat, tunggu dulu, jangan duk cepat kagum sangat. Orang kita tengok sejadah semayang pun pelik dah. Sejadah semayang tu, sejadah semayang, tak tahulah letak macam mana sejadah tu boleh semayang. Orang kita kagum lah tuan-tuan, apakah duk sebar lah dalam media sosial. Tengok apa? Tengok sejadah semayang. Orang kita dia suka benda-benda pelik. Ni ada 2-3 hari kebelakangan ini orang duk sebar, kononnya bulan baru keluar. Bulan punya besar macam tu tuan-tuan, dia keluar tu, dia tutup matahari, dia turun balik. Kagumlah orang kita, ini keajaiban Tuhan. Ni orang kita, memanglah keajaiban Tuhan tuan-tuan, tapi masalahnya kau kena tipu. Yang Allah buat bulan tu memang satu keajaiban, Allah Ta'ala buat matahari tu memang keajaiban. Tapi sekarang ni computer generated image, macam-macam orang boleh buat. Yang tu pun kita kena tipu. Ini menunjukkan apa tuan-tuan? Menunjukkan bahawa kita sebagai manusia, kita kena hati-hati. Kita kena hati-hati sebab ramai orang dia cuba ambil kesempatan.
Maka Imam Syafi'i dia kata, tunggu dulu. Bila nampak benda-benda ajaib, benda-benda pelik, benda-benda luar biasa ni, tunggu dulu, kamu kena tengok dulu peribadi dia. Tengok perangai dia. Amal ibadat dia macam mana. Sebab tu bank, tuan-tuan, orang nak buat application untuk financing, kemudahan pembiayaan, nak pinjam duit lah kalau bahasa Melayu kita ni, bank akan tengok track record kita. Betul tak? Bank akan tengok track record kita. Bank tak tahu kita akan bayar ke tak bayar, dia tak tahu. Walaupun ada agreement, tapi nak tahu kemungkinan kita bayar ke tak bayar, dia tengok track record. Kita ni sebelum ni ada masalah tak dari segi bayar hutang? Bank akan tengok. Agama, tuan-tuan, lebih-lebih lagi perlu kepada track record. Ni mengaji dengan tok guru, dulu zaman sekolah duk kacau orang. Duk kacau anak dara orang. Macam-macam perangai dia. Tak berubah perangai dia. Bila jadi tok guru pun, depan orang cakap elok, mengajar macam-macam. Belakang orang, dia punya cakap, Masya. Susahlah kita nak sebut. Saya bukan kata saya baik sangat, tuan-tuan. Tapi kita tahu cerita di belakang tabir. Kan? Kita tahu cerita di belakang tabir, dan tuan-tuan pun tahu apa yang berlaku kepada setengah-setengah daripada guru agama. Dia tak pernah insaf. Track record dia tu kekal. Kita tak bermaksud kepada orang yang taubat. Taubat memang orang yang bagus, kan? Dulu dia jahat, sekarang dia dah taubat, dia baik. Yang tu dikecualikan dalam perbincangan kita ni. Yang kita maksudkan ialah orang yang track record dia memang buruk dan dia kekal dengan keburukan dia. Maka Al-Imam Syafi'i dia kata kena tengok dulu berdasarkan Quran dan Sunnah, akhlak dia, amalan dia tu, syausiah dia tu macam mana. Sebab apa? Sebab Imam Syafi'i dia bagi gambaran ni, sebab manusia ni memang daripada zaman dulu, Imam Syafi'i dia dah tahu dah, manusia dia suka sangat benda-benda yang ajaib. Baik. Maka dalam apa yang dipaparkan dalam website Majlis Agama Islam Selangor ni, dia kata bahawa antara faktor kehebatan dan karamah seorang guru itu dianggap sebagai mampu mengaburi pandangan mata para pengikut dia, menyebabkan wujudnya ketaksuban di kalangan para pengikut. Kita, tuan-tuan, kita ada tok guru kita. Kita ada tok guru kita. Kita mengaji dengan tok guru kita. Tok guru kita dia ada benda yang luar biasa. Dia baca ayat apa-apa, oh boleh sembuh, contohnya lah. Kan? Dia ada benda yang luar biasa. Maka bila dia ada benda yang luar biasa, maka dalam website Majlis Agama Islam Selangor dia sebut, ini akan menyebabkan berlakunya ketaksuban. Tuan-tuan tahu apa maksud ketaksuban? Taksub tahu? Taksub maknanya dia tetap pertahankan tok guru dia, walaupun tok guru dia jelas melakukan kesesatan sekalipun. Walaupun tok guru dia silap sekalipun. Dan yang ni kita orang di Malaysia, tuan-tuan, kita dah belajar cukup banyak daripada apa yang berlaku kepada Arkam. Betul tak? Kita belajar cukup banyak, tuan-tuan. Tuan-tuan boleh buka balik fatwa-fatwa berkaitan dengan Arkam. Tuan-tuan boleh tengok macam mana doktor boleh terlibat, lawyer boleh terlibat, engineer boleh terlibat, orang yang profesional boleh terlibat, orang yang cerdik, tapi bila masuk bab agama, dia mudah diperbodohkan oleh tok guru dia. Sedangkan tok guru dia membawa dia kepada kesesatan. Kita dah belajar cukup banyak daripada cerita-cerita ketaksuban ni, tuan-tuan. Tuan-tuan kena ingat, tidak ada tok guru yang tak pernah salah. Tak ada. Setiap tok guru dia mesti melakukan kesilapan. Sebab apa? Sebab dia adalah manusia. Kalau dia tidak pernah melakukan kesilapan, dia bukan manusia. Dia adalah malaikat. Sebagai contoh, hatta Nabi pun melakukan kesilapan. Cuma Nabi maksum. Takrif maksum kita kena ambil tajuk lain lah untuk kita bincang. Tetapi ringkasnya maksum, Nabi tetap melakukan kesilapan.
Cuma Nabi terpelihara daripada melakukan dosa besar. Banyak bukti kita boleh tengok dalam Quran. Quran menceritakan bagaimana Allah Ta'ala menyebut tentang kesilapan Adam alaihissalam. Menunjukkan apa? Menunjukkan Adam walaupun dia maksum, tapi kesilapan Adam itu terus ditegur oleh Allah Ta'ala. Wa asa Adam rabbah fanasiya wa lam najid lahu azma. Apa dia? Wa asa Adam rabbah, Adam alaihissalam telah derhaka akan Tuhan dia. Tapi fanasiya, dia itu dalam keadaan apa? Dalam keadaan dia lupa, dia lalai. Wa lam najid lahu azma, dan dia tidak ada keazaman yang kuat untuk menentang Allah. Itu beza dia, tuan-tuan. Nabi pun ada silap. Dalam surah At-Tahrim, Allah Ta'ala tegur Nabi kita. Ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu laka tabtaghi mardata azwajik. Wahai Nabi, kan, kenapa kamu mengharamkan apa yang dihalalkan untuk kamu? Kerana mencari keredaan isteri kamu. Itu teguran Allah Ta'ala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa tujuan, tuan-tuan? Apa tujuan Allah Ta'ala menceritakan kepada dia, hamba dia yang soleh, daripada Adam alaihissalam kepada Nabi, sampai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Ta'ala cerita satu persatu kesilapan hamba dia yang sangat dia kasih. Yang sangat dia kasih. Kita, tuan-tuan, kita sayang kat isteri kita, sayang kat suami kita. Kalau boleh kita tak mau ceritalah aib suami kita, aib isteri kita, kan? Benda dalam rumah tangga kita, pasal anak kita kalau boleh tak mau cerita, tuan-tuan. Tapi Allah, dia cerita apa kesilapan Adam alaihissalam, apa kesilapan Nuh alaihissalam, kan? Apa kesilapan Nabi Yunus alaihissalam, apa kesilapan Nabi Musa alaihissalam, sampai kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba zaman kita hari ini ada tok guru yang langsung tak boleh ditegur. Hari ini ada guru agama yang langsung tak boleh diperbetulkan kesilapan dia. Menunjukkan apa? Menunjukkan bahawa sebahagian daripada orang Islam hari ini yang menyertai kumpulan-kumpulan tertentu, dia telah mengkuduskan, mensucikan tok guru dia lebih daripada nabi-nabi dan rasul-rasul yang Allah Ta'ala cerita dalam Al-Quran. Kita, tuan-tuan, kena jadi orang yang cerdik. Bila kita tak setuju dengan tok guru kita, bukan bermakna kita benci dekat dia. Bukan bermakna kita menjadikan dia sebagai musuh. Kita tak setuju dengan dia sebab pendapat dia tu salah. Samalah juga, tuan-tuan, kenapa kita setuju dengan tok guru kita? Kenapa kita setuju dengan cikgu kita? Kenapa kita setuju dengan orang yang mengajar kita? Pasal benda yang dia ajar sesuai dengan Quran, sesuai dengan sunnah. Bukan sebab peribadi dia. Sebab sesuai dengan Quran, sesuai dengan apa yang Allah Ta'ala kata, sesuai dengan apa yang Nabi kata. Sebab tu kita terima pendapat dia. Betul tak? Samalah juga, kalau benda yang dia cakap tak sama dengan Quran, tidak sama dengan hadis Nabi, wajib kita tolak, walaupun kita sangat sayang kepada tok guru kita. Hari ni, tuan-tuan, hari ni orang kita, dia pertahankan guru dia lebih daripada segala-galanya. Seolah-olah guru dia ni tak pernah salah. Sebab tu saya pun tak faham kenapa begitu taksub orang kita ni. Ni contoh dalam kes apa, mandi safar, kan, semayang safar nak tolak bala ni. Yang ni pun saya pun tak faham. Kenapa begitu taksub, tuan-tuan sekalian, sampai tahap benda yang tak ada dalam Quran, yang tak ada dalam hadis Nabi, yang tak ada dalam kitab-kitab yang dianggap sebagai mu'tamad dalam mazhab, termasuk dalam mazhab Syafi'i pun tak ada, kan? Tiba-tiba hanya dengan ungkapan, oh ini golongan arifin, ahli kasyaf,
yang kata nampak 360,000 bala turun. Siapa dia Arifin tu tak tahu, nama tak ada. Siapa dia Ali Kashaf tak tahu, nama tak ada. Jadi dia cucuk hidung ikut aja. Ni contoh bagaimana manusia ni bila dia diperbodohkan oleh tok guru dia, kan, bila dia diresapi dengan ketaksuban, akhirnya apa sahaja yang guru dia cakap dia terima bulat-bulat. Tuan-tuan, saya rasa tuan-tuan dengan saya sama je. Kita mengaji, tuan-tuan, saya sendiri mengaji, tuan-tuan, daripada zaman sekolah rendah sampai masuk universiti, sampai pergi England, tuan-tuan sekalian, saya tak pernah setuju dengan guru saya 100%. Sebutlah guru saya tu orang Islam ke, orang bukan Islam ke, mengajar undang-undang sivil ke, mengajar undang-undang syariah ke, ataupun zaman saya sekolah sains ke, tak pernah dalam hidup saya terima guru saya 100% pendapat dia. Tak pernah. Tuan-tuan ada mengaji dekat surau ni, tuan-tuan setuju dengan tok guru tuan-tuan 100%? Ada? Ni nak jawab, susah nak jawab. Susah nak jawab. Tuan-tuan, ingat balik tuan-tuan mengaji. Kitab apa, start pada Minyatul Musalli sampai kitab apa pun, tuan tak akan jumpa ada benda saja yang tuan-tuan tak setuju dengan guru tuan-tuan. Tapi tidak bermakna kita tak hormat dia, bukan. Kita hormat dia, tapi ada benda yang dia cakap kita rasa tak boleh terima. Contoh kan, tak boleh terima. Itu benda biasa. Itu benda biasa. Bukan bermakna bila kita tak terima satu pendapat dia, dua pendapat dia bermakna kita hina dia. Bukan. Tuan-tuan tengok dalam sejarah mazhab. Dalam mazhab Syafi'i kita, siapa paling tinggi? Imam Syafi'i ke Imam Nawawi? Ni macam bukan mazhab Syafi'i je belaka ni. Pakai doktor agak-agak ni ustaz ni. Tricky question. Kan, tricky question ni. Payah soalan ustaz ni. Dah bukan payah pun, direct to the point. Direct to the point. Kan? Paling atas dalam mazhab Syafi'i, kan, dalam mazhab Syafi'i paling atas Imam Syafi'i lah. Dia sebagai founder. Dia sebagai pengasas mazhab. Alik bawah ni macam-macam lah, Buwaitinya apa semua kan. Muzani, murid-murid dia apa semua tu kan, Ibnu Hajar sampai kepada apa ni Imam Ibnu Katsir apa semua ni, Imam Nawawi lah. Dalam masyarakat Melayu kita ni yang kita biasa dengar Imam Nawawi. Tuan-tuan, cuba tuan-tuan tanya dengan tok guru lain, dengan ustaz lain, penceramah lain, kalau tuan-tuan tak percaya benda yang saya cakap, adakah Imam Nawawi terima semua pendapat Imam Syafi'i? Atau ada qaul Imam Syafi'i yang dia tak terima, dia tarjih pendapat lain? Biasa. Sebab itu tidak semua yang datang daripada pengasas mazhab itu menjadi qaul mu'tamad dalam mazhab. Tidak semua dalam mazhab Hanafi apa yang Imam Abu Hanifah kata itu menjadi qaul mu'tamad dalam mazhab Hanafi. Tidak semua apa yang disebut oleh Imam Ahmad bin Hanbal sebagai pengasas founder kepada mazhab Hanbali menjadi qaul mu'tamad dalam mazhab Hanbali. Sama dengan Imam Malik dalam mazhab Maliki. Tidak semua apa yang Imam Malik sebut menjadi qaul mu'tamad dalam mazhab Maliki. Itu menunjukkan apa? Itu menunjukkan bahawa ulama yang kat bawah ni sebagai murid kepada tok guru dia yang atas itu, dia bukan terima 100% apa yang hak atas tu cakap. Kita pun macam tu, tuan-tuan. Kita mengaji, kita tengok apa yang guru kita cakap. Jangan terima bulat-bulat, jangan nak pertahankan apa saja, whatever. Oh, cakap orang putih whatever, apa saja, tak kiralah dia cakap apa, aku pertahankan tok guru aku. Ini taksub sangat ni, tuan-tuan. Melampau sangat mempertahankan guru. Tak betul. Cara macam tu tak betul. Baik. Maka apa dia sebut, tuan-tuan sekalian? Dia kata bahawa piawaian yang diletakkan oleh Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala ni sangat jelas.
Sangat jelas dia kata. Pasal apa? Dia kata sebab bila ada karamah, benda hak pelik-pelik pada guru ni, pengikut anak murid kat bawah ni dia jadi kabur mata. Dia jadi taksub kepada guru dia. Kan? Kepada guru dia. Dia taksub. Sedangkan dia kata sedangkan ada kemungkinan. Dia kata sedangkan ada kemungkinan benda yang pelik-pelik tadi berlaku bukan kerana guru dia keramat sebagai wali, tapi kerana guru dia menggunakan sihir berdasarkan kepada bantuan yang datang daripada jin ataupun syaitan. Bukan saya sebut. Ni dalam website Majlis Agama Islam Selangor. Benda yang luar biasa tu tuan-tuan. Bukan kata ada jaminan itu keramat sebab dia wali, bukan. Tidak ada jaminan. Siapa kita untuk pasti bahawa benda yang pelik, yang mengkagumkan itu adalah kerana dia karamah? Tak ada jaminan. Tetap ada kemungkinan kerana dia menggunakan jin dan syaitan. Tuan-tuan ingat balik apa yang berlaku kepada Arkam. Baca balik apa yang berlaku kepada Arkam. Tuan-tuan ingat almarhum Ustaz Mukhtar? Tu cuba tuan-tuan baca. Apa cerita Ustaz Mukhtar? Almarhum Ustaz Mukhtar orang yang paling kanan kepada Abuya. Yang Ustaz Asy'ari tu kan? Orang paling kanan. Yang dianggap sebagai orang nombor 2. Tapi kemudiannya Ustaz Mukhtar dengan beberapa ni yang lain menyedari kesilapan-kesilapan yang berlaku. Orang nombor 2 pun dia lewat mengetahui, walaupun dah nampak peringkat awal tu okey, tapi selepas tu dimulai jauh daripada landasan. Itu realiti. Tuan boleh tengok apa yang berlaku. Tuan boleh tengok bagaimana penglibatan makhluk halus, penglibatan jin, sihir. Ini semua berdasarkan kepada kajian-kajian yang telah dibuat oleh pihak berkuasa agama yang ada dalam negara kita terhadap apa yang berlaku kepada Arkam. Dia punya metod tuan-tuan sama. Metod dia sama. Dia akan menggunakan istilah-istilah yang menyebabkan kita keliru. Arkam, dia guna istilah apa? Aurat Muhammadiyah. Dia kata aurat lain, dia kata apa ni, tarikat lain, apa ni, kumpulan lain, dia kata tidak sebagaimana dia. Orang lain Naqsyabandi, Syazli apa semua kan. Dia dia Muhammad. Dia macam tu. Hujah dia. Maka pengikut yang tak tahu apa pun, kata inilah yang paling bagus, tarikat yang paling bagus kan, berbanding dengan tarikat lain. Aurat yang paling bagus berbanding dengan aurat lain. Sebab apa? Sebab nama dia Muhammadiyah. Akhirnya kena tipu gitu je. Yang kaya siapa? Yang kaya pemimpin. Yang loaded adalah pemimpin. Segala wang hasil kerja keras pengikut di bawah ni dapat kepada pemimpin. Pemimpin yang menikmati kekayaan yang ada dalam jemaah. Pemimpin yang terbang ke luar negara, pergi duduk di tempat yang mewah. Kerana apa? Kerana stupidity, kebodohan yang ada pada pengikut. Pengikut ni kerja tuan-tuan sekalian. Tak apalah kan, kita dapat asal cukup untuk kita hidup. Hak lain kita sumbang kepada jemaah. Bukan sumbang kepada jemaah tuan-tuan, bagi kepada pemimpin sebenarnya. Pemimpin yang hidup dalam keadaan mewah. Bagi tahu kepada orang bawah supaya hidup qanaah, berpada dengan apa yang ada, syukur dengan apa yang ada. Cerita ke orang bawah kena tawaduk, cerita ke orang bawah kena zuhud, tak boleh terikat dengan dunia apa semua. Apa kekayaan yang kamu ada kena bagi pada jemaah. Tapi pemimpin dengan ungkapan-ungkapan macam itulah mereka hidup penuh dengan kemewahan. Tengok jam yang dia pakai, tengok flight kelas apa yang dia naik dan sebagainya. Tengok hotel apa yang dia duduk sewaktu pergi ke luar negara. Tapi pengikut dekat bawah ni tuan-tuan, kononnya zuhud, kononnya qanaah. Oh, kita ni aliran kesufian, kita ni suluk, macam-macam istilah untuk memperdaya ke orang bawah
yang kemudiannya segala kekayaan yang ada itu dapat kepada tok guru yang ke atas. Kita kena hati-hati tuan-tuan sekalian dengan perkara-perkara yang macam ni. Maka dalam kenyataan ini dia sebut bahawa kalaulah guru tu dia terus mendakwa dia Tuhan, sudah tentu pengikut dia lari awal lagi. Dia pun cerdik, dia takkan mengaku awal-awal dia Tuhan. Walaupun kita tengok cerita Ayah Pin apa macam cerita tu kan. Tapi nak tunjuknya bahawa peringkat awal dia tak mengaku dia Tuhan. Kes Ayah Pin cuba tuan-tuan tengok. Bila dah taksub ni, akhirnya satu ustazah ni yang dapat pendidikan di Mesir, dia boleh buat satu akuan bersumpah, kan, satu affidavit, satu dokumen yang mengatakan bahawa dia bukan orang Islam. Tuan-tuan boleh bayang dalam kehidupan kita orang Islam, satu orang yang ustazah belajar di Mesir tapi kemudiannya membuat pengakuan dia bukan orang Islam. Kenapa boleh jadi sampai tahap tu tuan-tuan? Kerana ketaksuban. Bila dah taksub, mata dia dah tak nampak kebenaran. Kita tuan-tuan, kita percaya bahawa kita tak sanggup untuk sebut bahawa kita bukan Islam. Tapi manusia bila dia taksub, dia tak nampak kebenaran. Dia nak mengelak daripada tindakan mahkamah syariah tu, akhirnya dia buat satu dokumen di mahkamah, dia declare bahawa dia bukan Islam. Bukan benda yang main-main tuan-tuan. Itu strategi yang dilakukan oleh golongan ini, sehingga menyebabkan pengikut-pengikut ini terpedaya dengan ajaran yang dibawa oleh guru mereka. Baik. Dalam kertas kerja Mufti Negeri Sembilan disebut bahawa ajaran-ajaran sesat yang ada di Malaysia ni dia ada 3 bentuk. Ada 3 bentuk. Bentuk yang pertama, bentuk ajaran baru. Itu bentuk yang pertama. Ajaran baru ni macam mana? Mufti Negeri Sembilan sebut, dia kata ajaran bentuk baru ni dia lahir melalui ajaran yang direka, yang dicipta oleh guru dia ataupun kumpulan ini dengan menggunakan nama-nama yang tertentu. Contohnya menggunakan nama ilmu hakikat Jahar Dumin. Tahun berapa? Tahun 1995. Orang kita ni kalau boleh sebut istilah syariat kan, hakikat, makrifat ni, dia rasa hebat lah. Orang kita nak tunjuk dia mengaji ni tuan-tuan. Kalau sembang dengan orang, jangan ikut Ustaz Jalani, sebab Ustaz Jalani dia bukan talaki. Dia boleh sebut talaki tu, dia rasa ilmu tinggi. Padahal talaki ni tak ada apa. Talaki ni kita mengaji dengan guru kita tu talaki. Kan? Tapi bila dia boleh sebut satu-satu istilah tu, dia rasa dia hebat. Dia macam budak-budak kita lah. Budak kita pergi mengaji England, Amerika, balik-balik lepas tahun tu, dapat tiket ada duit lebih, beli tiket balik rumah. Nak tunjuk kita mengaji kat Amerika, kan? Kena speaking. Kan? Walaupun kita duduk dekat muka mak sulung je. Kan? Duduk muka mak sulung je, tapi dah mengaji Amerika. Kena speaking lah. Itu yang tulis dalam Facebook tu. Kita tahu pun ni budak-budak muda je, dia bukan ilmu apa sangat, tapi nak tunjuk dia ni hebat. Kalau mencarut, kalau maki hamu orang mesti English. Tak tahu pasal apa. Apa bullshit. Kan? Ada benda-benda lagu tu. Kita nak sebut pun tak tergamak tuan-tuan. Nak sebut pun kita tak tergamak. Tapi nak bagi nampak kelas, kena cakap orang putih lah. Macam anak-anak kita yang mengaji dekat Mesir juga. Pergi Mesir, pergi Saudi, pergi Jordan, kan, Yaman, Syria, dulu Syria. Balik-balik nak tunjuk dia ni belajar negeri Arab kan. Dia kena cakap Arab lah sikit-sikit. Kan. Padahal ni orang kampung, engkau cakap Arab buat apa dengan orang kampung? Pakcik kamu mana faham? Tapi dia kena tunjuk lah, kan.
Cakap dengan ayah dia, cakap Arab dengan ayah dia. Ayah, ni pak menakan nak main ni, apa ni, bapak saudara nak datang ni, kita kena ikramud duyuf. Dia kata ikramud duyuf. Pak dia kata apa benda ikramud duyuf. Kan? Ayah dia bukan mengaji, dia tak tahu ikramud duyuf apa dia, ikramud duyuf kan. Dia tak tahu. Memuliakan tetamu, cakap Melayu apa masalah? Tapi dah nak tunjuk. Saya tak kata, saya bukan tuduh semua orang, tapi nak cerita ada orang dia macam tu. Bila sebut istilah hakikat, ma'rifat, apa, dia rasa dia dah hebat. Padahal tak ada apa pun istilah-istilah itu. Maka dia menggunakan istilah-istilah seperti itu. Ilmu hakikat dan sebagainya. Maka kita akan jumpalah orang-orang yang macam ni, dia basic pun tak ada, tapi telah kononnya belajar ilmu yang sangat tinggi. Kononnya. Yang kedua, dalam kertas kerja Mufti Negeri Sembilan ni disebut, yang kedua, ajaran sesat yang ada di Malaysia dalam bentuk tarikat. Ajaran bentuk tarikat ini biasanya menggunakan nama-nama tarikat yang masyhur. Nama-nama tarikat yang masyhur, dan melalui bentuk tarikat yang masyhur inilah guru-gurunya menggunakan bentuk amalan yang berbeza dengan yang asal, atau ianya telah dimodified, diubah suai. Kita masuk tarikat apa? Naqsyabandi. Kita rasa hebatlah Naqsyabandi kan. Tengok Google, tengok kitab apa semua, ada tarikat Naqsyabandiyah, tarikat Naqsyabandi, ada. Kita tak sedar yang guru kita bawa tu bukan Naqsyabandi. Dia pinjam je, dia guna je nama Naqsyabandi, tapi yang dia ajar dekat kita bukan Naqsyabandi. Faham kan? Nampak? Itu bahaya. Dia cakap kat kita ini tarikat Syazili. Kita kata Syazili. Cek tengok, ada ke Syazili? Ada. Kita pun bila mengaji, jumpa dengan guru kita, apa semua duduk dalam majlis, kita yakin. Padahal dia hanya pinjam, dia hanya guna nama tu. Ahmadiyah, macam-macam lah nama tarikat-tarikat yang ada ni, termasuk yang kita cerita tu Muhammadiyah dan sebagainya. Tapi sebenarnya konten, kan, apa yang dia ajar, kandungan itu dia dah modified, dia dah ubah suai. Kita dan kepala kita rasa betul, tapi sebenarnya dia telah ubah suai, dia dah pindah. Ini antara perkara yang disebut dalam kertas kerja ini. Baik, jadi kalau tuan-tuan terlibat dengan tarikat, jangan mudah tertipu hanya pada nama. Jangan mudah tertipu hanya pada nama. Kita kena cerdiklah juga, kan? Kita kena pandai, kena cek. Zaman sekarang tuan-tuan teknologi banyak. Semua ada smartphone kan? Semua ada smartphone. Pergi kedai tanya harga berapa. Nak cek macam mana? Tengoklah dalam Google, kan? Tengok harga sekarang berapa. So kita tahulah kedai tu jual mahal ke, dia jual murah ke, kan? Kita nak cek barang tu ori tak ori, cek. Kita guna teknologi yang ada sekarang, kena cek. Kita beli sayur, kita cek. Beli ikan, kita cek. Beli daging, kita cek. Tiba-tiba bab agama kita tak cek. Tidakkah agama lebih penting, lebih mustahak untuk kita double check, triple check, cek 2-3 kali, nak pastikan benda yang kita dapat adalah benda yang betul, benda yang sahih. Tok guru kita tak tipu kita. Kita kena cek. Tuan-tuan beli kereta, cek tak? Kau main ambil Jangan. Beli kereta baru, tak kira lah jenama apa sekalipun, tengoklah tayar dia, kan? Buka bonnet enjin dia. Tuan-tuan tahu, ada kawan saya, dia beli kereta baru, pusat servis yang jual kereta, yang tempat dia ambil dekat di showroom tu, lupa nak bubuh air, apa dia panggil, coolant. Tuan-tuan boleh bayang, beli kereta baru, bukan second hand, beli kereta baru, yang tempat showroom, apa pusat servis yang
tempat dia ambil kereta tu, lupa nak bubuh coolant. Ialah manusia kan. To err is human. Buat silap ni memang perangai manusia pun. Kita tak kata kita 100% betul. Oh, saya tak pernah buat silap. Tak, kita buat silap. Kita kena cek. Kereta kita ada terguris kan. Kalau terguris kena tunjuk dekat salesman. Ni apa ni? Kena cek. Speedometer, apa dia punya mileage. Kena cek. Kereta baru tengok dah 1000 km lebih. Apa dia kereta baru apa 1000 km lebih? Patutnya 20 km okey lah, 30 km okey lah, ni sampai 1000 km. Hang bawa pergi jalan mana? Kan? Kena cek. Kereta pun kita cek, barang kita beli pun kita cek, peti sejuk kita beli pun kita cek. Tiba-tiba agama kita tak cek. Atas alasan apa? Oh, Tok Guru takkan dia nak tipu. Ayat Tok Guru takkan nak tipu ni lah yang selalu kena tipu. Kita jangan taksub. Kita bukan tuduh tuan-tuan. Kita kena hati-hati. Kita kena hati-hati. Yang ketiga, bentuk yang ketiga, dia kata bentuk amalan tradisi dan keperayaan. Macam mana kita celebrate sesuatu, macam mana kita sambut sesuatu perayaan. Apa amalan tradisi? Dan dalam kertas kerja Negeri Sembilan ni dia kata apa tuan-tuan? Dia kata bentuk inilah, dia kata bentuk nombor 3 ni. Nombor 3 ni cara merayakan dan juga amalan tradisi. Dia kata bentuk inilah, dia kata, yang lumrah diamalkan oleh orang yang dianggap wali. Kepercayaan kepada dukun, pawang dan bomoh atau pembawa ilmu tertentu, sama ada melalui proses menurun dan sebagainya. Hak nombor 3 ni paling banyak. Nak celebrate, nak sambut, nak raikan hari apa, hak inilah yang biasa berlaku dalam masyarakat kita. Sebab tu kita kata, tuan-tuan nak sambut apa, contoh paling baik siapa dia? Nabi. Contoh paling baik adalah Nabi. Kalau Nabi tak buat apa-apa pasal bulan Safar, yang kita pergi gatal nak pergi buat sambutan pasal bulan Safar ni pasal apa? Nabi tak pernah buat sembahyang sunat Safar, bukan Safar bermusafir. Kena beza tu perkataan Safar tu. Safar, bulan Safar. Nabi tak pernah buat sembahyang sunat ke apa ke berkaitan bulan Safar. Yang kita ni tak tahulah tarikat mana, kumpulan mana, pergi ajar kepada orang ada sembahyang bulan Safar. Nabi tak buat, sahabat seorang pun tak buat, tabi'in seorang pun tak buat, tabi'in seorang pun tak buat, imam-imam mazhab yang 4 semua pun tak buat, tak sebut dalam kitab mereka. Ulama-ulama besar dalam mazhab, Imam Nawawinya, Muzaninya, Buaiti, apa lagi kan, Ibnu Hajar, Ar-Ramli dan sebagainya, tak sebut dalam kitab masing-masing. Semua 4 mazhab, kitab muktabar 4 mazhab, tak sebut benda ni. Tiba-tiba ada seorang dua pergi bawa cerita ni, kita yang jadi murid dok pertahan benda ni. Ini yang dia kata celebrate benda yang biasanya digunakan oleh orang yang diangkat sebagai wali. Kita angkat dia sebagai wali, kita angkat dia sebagai tok guru kita, dan dialah yang mengajar kepada kita benda yang tidak ada diajar daripada Nabi itu sampai kepada ulama-ulama mazhab. Tak ada. Bahaya tuan-tuan sekalian. Ini tanda-tanda kan, tanda-tanda kita nak cam macam mana, iaitu apabila kita lihat cara dia merayakan sesuatu benda kan, cara dia mengekalkan amalan tradisi. Kita kena perhati tengok, adakah itu yang sebenar. Tapi mereka berselindung di sebalik ahli kasyaf. Dia kata kita orang biasa, kita banyak maksiat, kita tak nampak, dia orang ni nampak. Okey, kalau dia orang nampak, siapa dia nama ahli kasyaf tu? Ada nama? Tak ada. Nama pun tak ada.
Ahli kasyaf dengan Nabi. Siapa yang lebih dekat dengan Allah Ta'ala? Ahli kasyaf yang tak ada nama ni. Ahli kasyaf yang tak ada nama ni. Dengan Nabi. Siapa yang lebih dekat dengan Allah Ta'ala? Sudah tentulah Nabi. Pasal apa? Sebab ahli kasyaf tak tahu siapa dia. Ahli kasyaf yang tak ada nama ni, dengan sahabat-sahabat Nabi, Abu Bakar Siddiq, Umar Khattab, Uthman, Ali, apa semua ni, dengan ahli kasyaf yang tak ada nama ni, siapa yang lebih dekat dengan Allah Ta'ala? Sudah tentu sahabat-sahabat Nabi. Sampailah kepada tabi'in, tabi'in, ada nama, semua ni ada nama. Hasanul Basrinya, kan? Semua ada nama. Sampai kepada imam mazhab, sampai kepada imam-imam yang besar apa semua ni, Syatibi, kan? Imam Ghazali, kita kata kita ni apa ni, tasawuf kita, mazhab tasawuf kita mazhab Imam Ghazali. Imam Ghazali pun tak ajar. Kami bukan ikut Saudi, kami ikut Mesir. Ikut Mesir, Syekh Ali Jum'ah pun kata hadis itu palsu. Syekh Ali Jum'ah. Bukan masalah Saudi, Mesir, Jordan, tak. Yang Saudi tu tak apalah, mungkin tuan-tuan tak setuju, tapi Mesir pun, Syekh Ali Jum'ah pun kata tak. Ini bahaya tuan-tuan. Sebab tu kita kena hati-hati. Kita jangan taksub. Bukan tak boleh nak mengaji dengan si A, mengaji dengan si B. Sebab setiap orang adalah kelebihan, kekurangan masing-masing, kan. Saya sendiri pun tuan-tuan, saya tak kata saya betul semua. Saya mengajar tuan-tuan, saya ceramah dan semua. Saya sentiasa reserve kemungkinan saya buat silap. Dan saya open. Kalau orang boleh tunjuk dekat saya silap di mana, saya open. Tak ada masalah. Sebab kita tak pernah perfect. Kawan saya seorang ustaz tuan-tuan sekalian, dia ada PhD. Dia cerita dekat saya, dia tak mau ceramah, tak mau kuliah. Saya kata pasal apa? Dia dah takut silap. Kawan saya ni dia kata dia tak mau kuliah sebab dia takut silap. Saya pun kata dekat dia balik, entah cuba tunjuk dekat ana siapa dia penceramah di Malaysia ni, tak payah pergi jauh. Di Malaysia ni yang kuliah dia tak pernah silap. Tunjuk. Siapa dia di Malaysia ni? Ambillah nama paling hebat mana sekalipun, yang dia tak pernah silap. Kawan saya ni dia tengok kat saya. Betul juga hang kata. Betul juga entah kata, betul juga dia kata. Semua orang silap. Penceramah ternama macam mana sekalipun, semua pernah buat silap. Saya pernah buat silap. Ustaz-ustaz yang nama-nama besar ni pun semua pernah silap. Saya kenal beberapa orang tuan-tuan yang nama-nama besar dalam ceramah ni, dia pernah bagi tahu dekat tim media supaya padamkan video dia sebab dia dapati ada kesilapan fakta. Ada kesilapan fakta. Saya sendiri tuan-tuan pernah bagi tahu kepada tim media saya, tolong padamkan video saya tu sebab saya dapati ada kesilapan. Kita kena responsible, kita kena bertanggungjawab atas kesilapan yang kita buat. Semua orang akan buat silap, dan kita jangan pertahankan kesilapan yang kita buat. Itu cara yang betul tuan-tuan sekalian. Maka dalam ni tuan-tuan sekalian, dia sebut bahawa pada kebiasaannya ajaran salah atau sesat ini dihubungkan dengan perjalanan tasawuf dan tarikat demi untuk menarik minat masyarakat Islam. Bukan saya kata, ni mufti Negeri Sembilan yang cakap. Ajaran sesat ni tuan-tuan, kebiasaannya ajaran sesat ni dia menggunakan tasawuf. Dia duduk belakang tasawuf, dia guna tasawuf. Dia letak tasawuf kat depan ataupun tarikat dekat depan supaya orang ramai nampak, oh ni tasawuf. Orang ramai nampak ini tarikat, maka orang ramai tertarik kepada tarikat itu. Padahal dia duduk kat belakang, dia ada agenda untuk bawa ajaran salah. Jadi kebiasaan ajaran sesat ini dia menggunakan tasawuf dan menggunakan tarikat. Kita tak sedar. Kita pula tuan-tuan, pasal apa nak tasawuf? Pasal apa kita nak tarikat? Sebab kebanyakan kita semua, kita ni tuan-tuan, orang biasa ni, kita banyak dosa. Kita banyak silap.
Dulu kita pukul bini kita. Dulu kita tak peduli anak kita baca Quran ke tidak, sembahyang ke tidak. Dulu kita cekau semua, harta kilang kita pakat dengan pagat, bawa keluar barang, curi barang kilang beribu kita bawa keluar. Rasuah, tipu orang, tipu tanah orang. Akhirnya tiba satu masa titik keinsafan kita. Kita jumpa titik keinsafan. Oh, kita dah tengok balik apa yang kita buat selama ni 20 tahun yang lalu, 30 tahun yang lalu, 40 tahun yang lalu, aku dah ada banyak dosa. Maka bila mencari, tuan-tuan, mencari, nak mengaji, nak taubat, nak cari guru untuk bimbing dia, ini yang setengah-setengah tu dia tersilap. Niat dia baik, dia rasa bersalah banyak dosa, maka dia nampak tasawuf tarikatnya tempat yang sesuai. Dia pun pergi. Tapi tempat yang dia pergi itu, orang yang dia angkat, yang dia pilih sebagai guru dia itu adalah pilihan yang salah. Ini yang mufti kata. Orang yang jadi guru ni sebenarnya dia tipu ya. Kan? Dia berselindung di sebalik tasawuf, berselindung di sebalik tarikat. Ini bahaya, tuan-tuan sekalian. Maka dia kata, apabila kita teliti daripada kajian yang dilakukan terhadap beberapa ajaran sesat dan ajaran yang salah, dia kata terbukti dia terpengaruh dengan ajaran batiniyah yang cuba meruntuhkan Islam dan akidahnya, yang menggugurkan taklif dan syarak. Menggugurkan taklif dan syarak. Hukum syarak letak tepi. Syarak ni tuan-tuan, yang kita belajar apa dia? Nombor 1 Quran, nombor 2 hadis, lepas tu barulah ulama yang muktabar. Tiba-tiba kita nak pertahankan pendapat kita, ambil satu pendapat tak tahu daripada mana. Nama tak payah sebut, cukup sebut kasyaf, cukup sebut wali Allah, cukup sebut makam wali kutub lah apa semua, kita pun tak tahu apa. Kita kata kutub utara, kutub selatan, itu kita tahu. Tapi dia sebut kutub, kita pun kutub-kutub lah apa dia, kita tak tahu apa benda kan. Sedangkan mereka ini memisahkan kita dengan syariat yang sebenar. Apa syariat yang sebenar? Quran, hadis-hadis Nabi, dan pendapat ulama yang besar-besar ni, yang kita tahu nama ni, Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Ahmad bin Hanbal. Tapi ni bawa nama, pendapat yang tak tahu siapa dia, hanya berselindung di sebalik kasyaf, berselindung di sebalik ulama arifin. Siapa dia ulama arifin tak tahu. Hadis tuan-tuan, kalau perawi tu tak ada nama, tak tahu, majhul, tak tahu siapa dia, reject gitu je, sebab tak tahu. Ini antara benda yang kita kena hati-hati, tuan-tuan sekalian. Kita jangan terpedaya. Dan disebut di sini bahawa ada di antara ajaran sesat ini yang mengajar kepada pengikutnya untuk membebaskan diri dari larangan hukum syarak. Hukum syarak kata haram, dia kata tak, kita makam dah tinggi dah. Makam dah tinggi. Tujuan dia apa? Tujuan dia apa? Dia kata untuk mengamalkan kepuasan hawa nafsu, terutama yang berkaitan dengan seks dan wang. Dua benda ni, seks dan wang. Dan inilah yang menjadi intipati ajaran batiniyah yang banyak digunakan oleh ajaran sesat dalam negara kita. Tok Guru, anak murid punyalah muliakan Tok Guru. Dapat tangan Tok Guru ni tuan-tuan, cium ni, wah cium depan belakang ni, harta habis cium. Punya muliakan Tok Guru. Tapi Tok Guru yang kita muliakan itu, yang kita angkat tu, dia kata, kena panggil lah isteri kamu juga, mari. Kena salam dengan Tok Guru. Tuan-tuan pernah tengok dah saya salam dengan jemaah orang perempuan kat belakang? Ada satu ajaran sesat, saya buat kes tuan-tuan.
Isteri dia datang jumpa saya. Suami dia profesor di sebuah universiti. Suami dia profesor. Profesor ni cerdik ke bodoh? Tak payah tanya lah kan. Profesor ni cerdik tuan-tuan, bukan bodoh. Kalau bodoh mana boleh jadi profesor? Profesor. Cuma bukan profesor bidang agama lah, profesor bidang lain. Bidang sains. Mana cerdik lah. Kan? Bidang sains cerdik lah. Bukan senang nak belajar biology, chemistry, physics, maths. Bukan senang. Cerdik. Jadi profesor pula tu. Di universiti. Isteri dia datang jumpa saya. Dia kata, Ustaz, saya tak tahu macam mana suami saya ni profesor di universiti, tapi mengikut ajaran sesat. Saya kata ajaran sesat macam mana? Banyaklah dia cerita. Tapi satu contoh yang saya nak bagi tahu kepada tuan-tuan. Bila habis mengaji macam ni, nanti semua kena salam dengan Tok Guru. Termasuk isteri masing-masing kena salam dengan Tok Guru. Oh, syok lagu tu. Oh, boleh rasa lah lembut tangan isteri anak murid. Dah lah salam dengan Tok Guru. Kita perempuan, kita isteri, Islam tak pernah ajar kepada kita pergi salam dengan Tok Guru. Kita perempuan, Tok Guru lelaki. Islam tak pernah ajar benda macam ni. Tapi di Pulau Pinang kita ni ada benda macam ni. Tuan-tuan boleh bayang tak? Ada orang cerdik, profesor, belajar tinggi, highly educated, tapi terikut dengan ajaran sesat. Kita tak boleh bayang. Saya, tuan-tuan, saya tak tahulah tuan-tuan, saya kalau saya tengok isteri saya cakap lama dengan orang lelaki, saya cemburu. Kau tak cemburu? Tak? Mana boleh? Kan, cakap telefon contoh. Ambil cakap telefon lama, dia duduk gelak-gelak. Cemburu tak? Isteri cikgu tanya dia, hang cakap dengan siapa? Dengan pengetua. Tapi duduk gelak-gelak. Boleh? Tak boleh. Kita cemburu. Boleh tuan-tuan tengok isteri tuan-tuan duduk beli ikan dekat pasar, dia bergurau dengan hak jual ikan tu. Boleh? Bercakap pun tak boleh, kita cemburu. Apa lagi duk salam macam tu, kita tak boleh terima. Tapi bila dah taksub tuan-tuan, dia tak nampak benda-benda macam tu. Dah salam tu dengan Tok Guru ni, nak balik tak boleh, punggung hala kat Tok Guru, kena undur sampai kat pintu. Saya tengok, ya Allah, apa pasal teruk macam ni? Tapi taksub. Jadi isteri dia dah tak tahan. Isteri dia dah tak tahan, dia jumpa saya, dia cerita masalah dia dengan suami dia nak minta cerai. Isteri akhirnya tak tahan dengan suami dia sampai diperbodohkan macam tu sekali. Ni bahaya. Bahaya ajaran sesat tuan-tuan. Bila kita taksub. Maka dalam kertas kerja ni dia sebut ulama sufi, kan? Ulama sufi telah menegaskan bahawa jikalau kamu melihat seseorang itu berjalan di atas air, sedangkan dia melakukan perkara yang dilarang oleh hukum syarak. Hukum syarak kata larang, Quran kata tak boleh, hadis kata tak boleh, tak ada mandi safar, tak ada semayang safar apa semua, tiba-tiba kita pergi buat benda lagu tu. Maka apa kata dia? Dalam kertas kerja Mufti Negeri Sembilan dia kata apa? Ulama sufi mengatakan bahawa ketahuilah bahawa dia adalah syaitan. Kalau dia suruh kita buat benda yang hukum syarak kata tak boleh, fatwa-fatwa kata tak boleh, mazhab, ulama mazhab kata tak boleh, ulama-ulama besar kata tak boleh, tapi dia je haplet yang kata boleh, maka ulama-ulama sufi kata apa? Ketahuilah bahawa dia adalah syaitan. Tak keras lagi perkataan tu? Ke tuan-tuan rasa lembut perkataan tu? Tuan-tuan, setan dia kata, bukan saya kata, ulama sufi yang kata. Benda yang menyanggahi syarak, kita nak berkeras juga, nak pertahan juga. Maka dalam kertas kerja ni dia kata dia ada syaitan. Dan kata-kata ini dibenarkan oleh Hujjatul Islam Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Kita kata kita ikut Imam Ghazali, tapi apa yang Imam Ghazali kata kita tak ikut. Itu yang kata ajaran sesat tu.
Kita kata kita ikut mazhab Syafi'i, tapi ulama Syafi'i yang besar-besar semua kata tak ada benda ni, kita pergi buat juga, lawan hak Imam Syafi'i kata, lawan hak ulama mazhab ulama Syafi'iyah kata, lawan, bertentangan dengan apa yang Imam Ghazali kata. Ini contoh, tuan-tuan sekalian, betapa kesesatan yang berlaku kepada ajaran-ajaran seperti ini. Maka dengan sebab itu Syekh Ahmad Fathullah, dia kata apa? Dituntut bagi setiap orang mukmin supaya berpegang dengan syariah. Dan dia kata tarikat sebahagian daripada syariah. Tarikat sebahagian daripada syariah. Syariah itu adalah asal, dan tarikat itu cabang daripada syariat. Maka hakikat pula gabungan antara syariat dan tarikat. Jadi yang kata hakikat ni apa dia, tuan-tuan? Yang kata hakikat ni, kod mana pun dia mesti terikat dengan syariat. Jadi tak payah sembanglah makrifat ke, hakikat ke apa ke, jikalau kita buat benda yang menyalahi Allah dan Rasul, menyalahi ulama-ulama mazhab, menyalahi Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala dan sebagainya. Jadi mudah-mudahan tuan-tuan ada manfaat untuk kita semua, dan kita pohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah taala melindungi kita daripada ajaran sesat ini. Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.